Baik, terima kasih Muhammad Shah. Assalamualaikum dan salam hormat. Sarawak mengalu-alukan keputusan Kerajaan Persekutuan yang menyekat kemasukan pemegang pas jangka panjang dari India, Indonesia dan Filipina bermula 7 September ini berikutan peningkatan mendadak kes positif COVID-19 di negara-negara berkenaan. Sehubungan itu, Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Datuk Amar Douglas Ugambas berkata, Sarawak juga akan menguatkuasakan langkah serupa kerana kemasukan rakyat negara tersebut adalah melalui Kuala Lumpur. And I think it's a wise policy also because so far we notice imported case from this country are quite high. Dato' Amar Douglas bercakap kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Penyampaian Cek Bantuan Dana Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR di Kuching. Semalam Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata Malaysia akan menyekat kemasukan pemegang pas jangka panjang dari India, Indonesia dan Filipina bermula 7 September ini berikutan peningkatan mendadak kes positif COVID-19 di negara-negara berkenaan. Ia merangkumi 6 kategori iaitu mereka berstatus pemastautin tetap, program Malaysia Rumah Keduaku, ekspatriat, Sarawak merekodkan sifar kes positif COVID-19 untuk 3 hari berturut-turut apabila tiada kes baru positif dilaporkan hari ini dengan jumlah keseluruhan kes positif kekal 699 kes. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, tiada kes sembuh dan discharge dari hospital direkodkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan dibenarkan discharge kekal seramai 663 orang atau 94.85%. Menurut JPBN, setakat ini hanya satu kluster COVID-19 yang masih aktif iaitu kluster alam di Bintulu iaitu kekal 8 kes, manakala 17 orang masih menerima rawatan dalam ward isolasi hospital. 11 kes sedang dirawat di Hospital Bintulu, 5 kes dirawat di Hospital Umum Sarawak dan seorang di Hospital Miri. Dalam pada itu, polis telah mengeluarkan 9 notis kompaun kerana tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP dengan 8 kompaun di Kuching dan 1 di Sarike. Rakyat negeri ini disaran mengibarkan jalur gemilang tanpa mengira lokasi, khususnya di rumah dan premis-premis perniagaan sebagai tanda cinta dan hormat kepada negara. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata adalah menjadi tanggungjawab setiap lapisan masyarakat mengibarkan jalur gemilang kerana ia merupakan lambang dan simbol kedaulatan negara yang perlu dihormati. Jelasnya, ia juga menjadi lambang kemegahan rakyat terhadap kemerdekaan yang dikecapi sehingga hari ini. Datuk Abdul Karim berucap merasmikan taklimat isu semasa Peringkat Negeri Sarawak 2020 dan program Merdeka at Komuniti Daerah Samarahan di Dewan Suara Kota Samarahan. Beliau turut mengingatkan rakyat mengetepikan perbezaan dan tidak mempolitikkan Hari Kebangsaan yang merupakan tarikh bersejarah negara agar tidak menimbulkan perpecahan dalam kalangan masyarakat. Terdahulu dalam ucapannya, Pengarah Penerangan Sarawak Suwadi Guliling berkata, pihaknya akan memperluaskan program bersifat patriotik serta mewujudkan suasana semangat mengibarkan jalur gemilang kepada setiap masyarakat. Agensi yang terlibat melaksanakan skim pinjaman mikrokredit di bawah pakej bantuan khas Sarawak Kusayang perlu proaktif bagi memastikan skim tersebut dapat membantu usahawan kecil dan sederhana IKS dalam memulihkan kembali perniagaan mereka ekoran wabak pandemik COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata proses permohonan dan kelulusan perlu dipercepat agar tidak berlaku kelewatan sehingga skim berkenaan tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk membantu golongan berkenaan. Jelasnya sehingga Ogos tahun ini sebanyak 791 permohonan diterima dan hanya 254 permohonan diluluskan. Disebabkan itu saya kurang berpuas hati. Jadi saya minta agensi-agensi yang telah pun diamanahkan ini untuk melaksanakan skim
skim mikrokredit ini supaya mereka proaktif sikit untuk menilai permohonan-permohonan itu, memproses permohonan-permohonan itu dan memberi keputusan yang cepat sama ada dilulus atau tidak dilulus. Kalau tidak dilulus, apa sebab dia tidak dilulus? Jangan orang dibiarkan tertunggu lama-lama. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan program Jum Register Bisnes Sarawak Kusayang di Lawas. Program 2 hari anjuran bersama Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak dan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak itu disertai kira-kira 200 orang peserta. Terdahulu dalam ucapannya, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Dato' Henry Sumagong berharap program itu dapat memberi ruang dan membimbing para peserta berjaya dalam bidang perniagaan yang diceburi. Seramai 18 pemilik tanah dari 4 kawasan projek di bawah Agensi Pembangunan Ulu Rajang URTA telah menerima bayaran pampasan berjumlah lebih RM280,000. Bayaran pampasan tanah itu bagi pelaksanaan projek jalan raya di Jalan Nanga Makut, Nanga Engkuah, Katibas Song melibatkan keluasan tanah 16.87 hektar, merangkumi 16 lot tanah hak adat Bumiputera NCR. Majlis penyampaian cek disempurnakan Ahli Parlimen Kapit yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Dato' Alexander Nantalinggi di Dewan Masyarakat Song. Bercakap kepada media, Dato' Alexander berkata bayaran pampasan tanah akan dibuat secara berperingkat. Cek pampasan tanah yang terkena atas pembinaan jalan yang penting dari Pekan Song ke Ulu Sungai Katibas. Fasa 1 bayaran pampasan tanah itu bagi pakej pertama pembinaan jalan sepanjang 2 km di Nanga Makut, Nanga Engkuah di Katibas Song. Pakej kedua pula adalah projek Jalan Nanga Banjor, Nanga Makut sepanjang 33.8 km. Projek tersebut telah bermula Oktober tahun lepas dan dijangka siap hujung tahun depan. Apabila siap, ia akan memberi manfaat kepada penduduk di 20 buah rumah panjang, 3 buah sekolah, 2 buah klinik dan 2 substesen pertanian. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak dan kita kembali bersama Muhammad Shah di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Damia.